Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usuli wa furu'i wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan dalil keduanya samad dan basar pula juga bahawasanya jika tiada bersifat ia Allah dengan keduanya, yakni samad dan basar, nescaya bersifat dengan tuli dan buta. Dan iaitu bersifat dengan tuli dan buta tu batilun, kerana keduanya yakni tuli dan buta tu sifat kekurangan, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahilun, maka sabitlah baginya Allah Ta'ala samad dan basar. Itulah. Baik, alhamdulillah. Sambung lagi kitab Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi. Masih lagi dalam perbahasan dalil bagi sifat samad dan basar. Dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan pendengaran dan penglihatan. Tu hak lalunya kita telah bahas dalil naqli. Dan dalil samad dan basar itu firman Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir. Jadi tiga sifat samad, basar dan kalam ni ulamanya dia mentakdimkan fi zikri, mendahulukan pada sebut
dalil naqli, dalil yang dibangsa pada pindah ambil daripada Quran atau sunnah, berbanding menyebut dengan dalil aqli. Nah, itu kita telah sebut dah. Kerana apa? Kerana dilalah atau dalalah an-naqliyah terhadap tiga sifat ni lebih aqwa, lebih kuat berbanding dalalah atau dilalah dalil apa? Dalil aqli. Nah, berbanding dengan dalalah aqliyah. Itu dah. Jadi pengertian daripada Quran hadis terhadap tiga sifat ni itu lebih kuat berbanding pengertian daripada dalil yang dibangsa fikir pada akal. Itu dah. Kerana apa begitu? Kerana akal manusia dibimbanginya tersalah pada berfikir. Mana? Yakni dikiaskan makhluk di atas Tuhan. Nah, kiasus syahid alal ghaib dia panggil. Kiaskan yang apa, syahid ni artinya yang dapat disaksi dengan mata kepala, yakni makhluk, dikiaskan alal ghaib, yakni di atas Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Bila dia tengok manusia yang pekak, yang buta, yang bisu, boleh berusaha dengan pelbagai usaha, boleh apa, buat hija pelbagai hija, maka dibimbangi dia salah fikir, kalau Tuhan pun pekak, buta, bisu, apa salahnya Tuhan masih boleh buat langit bumi ni? Lagikan makhluk yang buta, pekak, bisu pun boleh buat bagai-bagai kerja. Itu. Jadi ketika mana dia qiyah begitu tu, salah selalu dah. Nah, kenapa? Pertamanya manusia yang pekak, buta, bisu tu bukan dia yang membuat, dia hanya berusaha. Nah, dan Allah bukan Allah berusaha, Allah membuat. Allah ijad, menjadi, mencipta. Adapun makhluk ni dia hanya usaha, kasab, iktisab, usaha baik, usaha buruk. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu. Pahala bagi usahaan yang baik dan dosa bagi usahaan yang jahat. Jadi kita manusia ni bukan kita yang menjadikan perbuatan kita, bukan. Kita hanya berusaha. Usaha baik dibalas baik, usaha jahat dibalas jahat. Adapun yang menjadi perbuatan kita, fi'lullah faqat. Itu dah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu, dan apa yang kamu buat pun Allah yang menjadi. Jadi apa yang kamu usahakan pun Allah yang menjadi. Gitu. Maka tidak boleh dikiaskan seperti itu. Tak boleh kiaskan makhluk di atas Tuhan. Kalau Tuhan ni pekak, buta, bisu, tak ada masalah. Pasal manusia pekak, buta, bisu pun boleh buat bagai-bagai usaha. Tak boleh. Pasal manusia tu hanya usaha, yang membuat Allah. Gitu. Orang buta boleh hafal Quran ramai. Orang bisu boleh jahit, boleh bagai-bagai kreatif, bagai-bagai perkara yang boleh buat, banyak. Jadi mereka tu, apakah mereka yang menjadikan perbuatan? Tidak. Mereka hanya usaha saja, samalah seperti kita. Jadi tidak boleh dikiaskan makhluk di atas Tuhan. Kerana makhluk ni bukan dia yang menjadi, dia hanya usaha. Terkadangnya dapat apa yang diusaha, terkadangnya tak dapat. Adapun Tuhan bukan Tuhan usaha, Tuhan yang buat, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menentu, Tuhan yang menjadi. Itu beza dah. Maka sebab tu kekuatan dalil terhadap tiga sifat sama', basar dan kalam ni lebih kuat pengertiannya di dalam dalil naqli, dalil yang dipindah ambil daripada Quran dan hadis.
berbanding dengan dalil akli. Itu. Maka sebab itulah taqdim fi zikri. Mendahulukan pada sebut dalil nakli di dalam 3 sifat ni. Itu sya'nul atau da'bul mutakallimi. Kebiasaan para alim ulama mutakallimi. Itu dah. Adapun sifat-sifat lain sya'nul mutakallim atau da'bul mutakallimi ni, mereka mentakdimkan fi zikri, mendahulukan pada sebut dalil akli berbanding dalil nakli. Terkadang tak disebut dalil nakli. Kerana apa? Kerana dengan akal semata tu boleh duk faham dah. Tu apa lagi dengan dalil Quran dan sunnah. Gitu dah. Jadi ingat, takdim wa ta'khir ni fi zikri, bukan fil manhaji. Pada menyebut saja, bukan pada prinsip. Jangan kita salah faham tu. Adapun pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tu seiring akal dengan nakal. Tidak boleh takdim atau takhir salah satu. Tak boleh. Ingat tu tak? Karena kalau takdimkan akli berbanding nakli, mendahulukan Quran mendahulukan akal berbanding Quran sunnah, maka ni orang panggil manhajnya Mu'tazilah. Manhaj Mu'tazilah, Jahmiyah, ya belakang tu. Mendahulukan akal berbanding Quran hadis, berbanding nakal. Itu dia panggil takdim fil manhaj. Mendahulukan pada prinsip. Itu salah. Sesat. Ataupun mentakdimkan nakli berbanding akli. Mendahulukan Quran sunnah pada prinsip berbanding akal. Maka ni orang panggil manhaj kelompok murji'ah, mujassimah, musyabbihah, zahiriyah. Ini pun salah juga. Lepas tu pada manhaj ahli sunnah wal jamaah, bagaimanakah akal dengan nakal ni? Diseiringkan. Diseiring. Gitu. Duduk sekali. Tidak mentakdimkan mana-mana, seiring pada manhaj. Adapun pada menyebut, itu lain. Itu jangan tukar dah. Jadi mendahulukan pada prinsip, itu salah. Mengkemudian atau mendahulu pada prinsip pasti salah selalu. Karena manhaj ahli sunnah wal jamaah itu pasti tawazun, tawasut, menengahi, tengah-tengah, adil. Timbangan neraca dia tu adil. Itu dah. Baik. Habis itu. Sebab banyak saya duk tengok orang duk tulis dalam Facebook apa yang kata Asy'ariyah Maturidiyah ni sama saja dengan Mu'tazilah, mendahulukan akal berbanding nakal. Salah tu. Silap faham tu dia tu. Dia baca buku saja tu ni. Mendahulu tu bukan pada prinsip, pada sebut. Pada sebut. Adapun pada prinsip seiring Quran hadis dengan akal ni seiring. Setiap apa yang disebut oleh Quran atau hadis, akal pasti boleh cerna, boleh terima. Tidak mentakwil dengan takwil yang batil. Contoh seperti Mu'tazilah. Bila mari ayat Quran kata wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, wajah orang mukmin tu cerah cuaca. Kenapa? Kepada Tuhan mereka itu melihat. Bagaimana Mu'tazilah tanggapi ayat tersebut? Mu'tazilah kata tak boleh. Melihat ni mesti dengan mata. Mata duduk depan. Allah tidak seperti makhluk. Allah tidak bertempat, bersudut, berjihad. Maka tak boleh lihat Allah Ta'ala. Dah buat. Lepas tu ayat ni mesti kita takwil. Wajah orang mukmin cerah cuaca tu kerana melihat nikmat-nikmat Allah. Dia takwil tu. Ila rabbiha nazirah, ila ni'mati rabbiha nazirah. Dia takwil gitu. Itu Mu'tazilah. Jadi ya takwil. Kenapa? Karena takdimul aql fil manhaj. Mana mendahulukan akal pada manhaj. Adapun puak murji'ah, mujassimah, musyabbihah, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka nampak. Mana mereka lihat Tuhan? Bagaimana lihat Tuhan? Duduk depan gini macam kita lihat ni.
Tengok kotak tisu. Oh, lagu ni peta. Oh, berapa saiz ni? Oh, sejeka ada gitu. Tu pun sesat agak tu. Payah weh nak faham ni. Kenapa jadi gitu? Karena takdimul naqli. Mendahulukan Quran hadis berbanding akal fil manhaj, pada manhaj. Adapun ahli sunnah wal jamaah tawazun bainan naqli wal aqli. Seiring antara akal dengan akal. Wajah orang mukmin tu cerah kepada Tuhan, mereka melihat dengan makna nampak. Sebut melihat, dia panggil min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Sebut melihat tapi nak dengan makna nampak. Itu dah. Kerana melihat dan nampak ni dua perkara yang berbeza, dan kedua-duanya Allah yang menjadi. Ada yang Allah Ta'ala bagi melihat serta nampak. Lihat, pas nampak, Allah yang bui. Ada yang Allah Ta'ala bagi melihat, boleh melihat, tapi tak nampak. Berjalan-jalan dem masuk dalam lubang, sepak batu, sakit kaki. Allah, tak lihat ke? Tak tengok ke batu? Tengok, lihat, tapi tak nampak. Anak ayat kata lihat dengan nampak lain-lain. Lihat tu sebab, nampak tu musabab. Kayak gitu. Dan ada yang Allah Ta'ala bagi musabab tanpa sabab. Boleh. Nampak tanpa perlu lihat. Mana? Oh, Sayyidina Umar duduk khutbah Jumaat atas mimbar di Madinah. Tak melihat pun tentera Islam beratus batu jauh daripada Madinah. Tapi Allah bagi nampak. Jadi melihat dengan nampak itu dua perkara yang berbeza. Makan dengan kenyang sama ke? Sama. Makan tu sebab, kenyang tu musabab. Tu jaga-jaga. Ada Allah Ta'ala buat sebab serta musabab. Mana? Makan serta kenyang. Ada yang Allah Ta'ala buat sebab, tak ada musabab. Maka tak kenyang-kenyang. Ada. Dan Allah boleh tak buat musabab tanpa sebab, kenyang tanpa makan? Boleh. Allah Maha Kuasa kan? Jadi nampak Allah Ta'ala kuk mata, bukan hanya wajah yang cerah, seluruh tubuh. Bukan melihat, bukan duduk dalam syurga kita puasnya lah. Diketuk pintu syurga tu email. Tu email buat apa tu email? Duduk main nak bidadari kata. Oh, bidadari semua tu email. Mari kita pergi tengok Tuhan. Jom kita pergi lihat Tuhan. Bukan gitu. Duduk dalam syurga mana pun kalau Allah Ta'ala nak bagi nampak tu nampak. Tanpa perlu lihat. Oh gitu lah. Tanpa perlu lihat. Jadi tolak dak Quran? Tak tolak Quran. Tolak dah hadis? Tak tolak hadis. Menyerupakan Tuhan dengan makhluk tak? Tidak. Akal boleh terima? Terima. Seiring tu kan? Quran hadis dengan akal. Takwil tak? Tak takwil. Mungkin takwil tu mana ada? Ila rabbiha nazira ay nazira. Ay nazira ay idrak. Itu lah. Tu tafsir, bukan takwil. Beza tu, tu. Itu contoh. Jadi jangan buat fitnah kepada ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Kata Asy'ariyah Maturidiyah sama baku je dengan Jahmiyah, Mu'tazilah. Mana takdimul aql ala naql, mendahulukan akal di atas Quran sunnah. Salah tu. Fitnah fahisyah, fitnah yang jahat. Ada pun hak ni bukan takdim fil manhaj, takdim fi zikri, pada sebut. Dah. Baik, tengok. Dan bermula dalil, yakni dalil aqliyu, dalil yang dibangsakan fikir pada akal. Yang menunjuklah ia dalil ini bagi keduanya, yakni bagi sifat, bagi sama' dan basar. Keduanya yakni bagi sama' dan basar, tapi takdir sikitlah. Yang menunjuklah ia dalil ni bagi mesti bersifat Allah dengan sama' dan basar. Gitu. Sungguh tak terima nak kata tidak. Gitu. Itu yang panggil wad dalilul aqliyu yadullu ala wujubillahi ta'ala yattasifu bis sam'i wal basari. Gitu. Dan bermula dalil yang dibangsakan fikir pada akal
yang menunjuklah ia dalil di atas mesti pada akal kitanya Allah Ta'ala tu bersifat dengan pendengaran dan penglihatan. Tentu tidak bersifat dengan lawannya. Mana? Pekak dan buta. Gitu dah. Pulak ni juga itu juga sebagaimana dalil akli, dalil nakli, dalil Quran tadi sebelum ni, dalil akal pun ada. Itu mana juga. Bukan akal tak boleh nak mikir dah. Akal tu boleh tapi kena mikir cara yang betul. Jangan fikir qiyasus syahid alal ghaib tadi, salah. Lagu mana cara fikirnya? Ialah bahawasanya tatmimul kalam. Dhamir sya'an, tak ada rajak mana-mana. Jika ni orang panggil fardu takdir. Wak lolok kata qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu'. Wak lolok kata ni tak jadi benda tu betul-betul berlaku. Kerana kita ikut cara Quran suruh kita mikir. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Jikalau ada pada langit bumi ni Tuhan selain daripada Allah. Ada tak Tuhan selain daripada Allah? Tak ada. Kalau ada. Dekat itu. Tuhan suruh mikir guna otak. Kalau. Bukan duk ada lalu. Kalau ada Tuhan lain daripada Allah, ada sungguh Tuhan lain daripada Allah. Bukan gitu. Kalau ni orang panggil kalau nak ambil natijah. Jika tiada bersifat ia Allah dengan keduanya, dengan sifat pendengaran dan penglihatan, sifat samak dan basar. Kalau Tuhan tu tak bersifat dengan samak dan basar, jawab bagi jika nescaya bersifat ia Allah dengan tuli dan buta. Pasti. Kalau dia tak bersifat dengan pendengaran penglihatan, pasti dia bersifat dengan lawannya. Kenapa lagu tu? La wasitata bainahuma. Tak ada benda hak duk tengah antara kedua. Kalau buta tak ada penglihatan. Kalau ada penglihatan tentu tidak buta. Gitu. Kalau ada pendengaran tak pekak. Kalau tak ada pendengaran pasti pekak. Gitu. Kita sebut semua dah. Tak ada benda hak duk tengah. Tak ada pendengaran tapi tak pekak. Pelik tu ni. Tak ada penglihatan tapi tak buta. Kok mana? Tak ada itu. Tak ada benda hak duk tengah. La wasitata bainahuma. Ya pasti kalau tidak salah satu, satu lagi. Dia kena ada salah satu. Dia duk sebut sama. Orang parking kereta di tempat OKU. Orang kurang upaya. Tengok ke stiker tu tak ada stiker AKU. Bila turun kita pun tanya. Kata demo parking Pak OKU ni demo cacat ke apa ni? Demo cacat ke apa? Dia pun jawab, saya ni tidak ada sifat pendengaran. Oh, kita pun faham. Pekak apa-apa ya. Tak pekak. Lagu mana? Boleh terima cakap gitu? Tak pekak. Dah tak ada sifat pendengaran. Tapi tak pekak tapi. Bengong selalu nak boleh faham. Dah tak ada pendengaran, tak pekak mana? Kau ada lagi hok tengah? Tak ada dah. Kalau tak ada pendengaran pekak, tuli tu. Dah. Saya tak tuli, saya tak pekak. Cuma tak ada sifat pendengaran. Kok mana yang ni? Gila dah kali. Kalau tak ada pendengaran gak pekak tuli lah jawab dia nya. Pasti dah. Itu. Dia tak ada benda duk tengah tu. Tak ada benda duk tengah. Itu. La wasitata bainahuma. Baik. Kalau kita fardu takdir Tuhan tidak ada sifat pendengaran penglihatan, jawabnya macam mana? Nescaya bersifat ia Allah dengan tuli dan buta. Pasti dah. Pasti dah Tuhan bersifat dengan pekak dan buta. Kerana lawan dia tu. Lawan ni makna hak tak boleh beripu sekali. Itu makna lawan bukan lawan makna gocah. Ni sama-sama duk ayat. Sebab orang buat menganjing. Apa mengaji sifat 20. Tuhan dengar-dengar apa? Lawan Tuhan dengar-dengar lawan-lawan pekak dah Dia ingat kau berlawan tu gocah. Bukan gocah. Kalau nak gocah ngamba. Kalau nak sparring ngamba. Ngaji ni bukan makna gocah. Tuhan wujud artinya ada Tuhan. Lepas tu lawan-lawan tak ada Tuhan. Yang kalau lawan-lawan tu gocah. Bukan lawan tu makna gocah dah.
Lawan tu makna tak boleh beri pun sekali. Itu mana? Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara hak saling berlawanan, hak tak boleh beri pun sekali. Itu makna lawan situ. Mana kalau kita kata lawannya mana hak tak boleh beri pun sekali dengan dia. Itu maksud itu. Tapi panjang, buh lawan faham lah. Gitu cuma kalau tak faham juga tu kan, benak lah tu. Kena makan kismis banyak lah. Kalau orang mengaji, dia faham, dia tak kena ada makna lain. Dia faham dah. Lawan situ dengan makna tak boleh beri pun sekali. Gitu. Supaya air dengan minyak lah. Nah, dia tak boleh beri pun. Tak boleh capur dua tu. Nah, tu lawan panggil. Lawan. Nah. Ya, lawan ni ada dengan makna did, ada dengan makna naqid. Khilafani, diddani, naqidaini. Ya ada banyak lawan ni, macam hitam dengan putih. Hak tu bukan did, hak tu naqid. Pasal lawan bagi hitam tidak hitam. Gapo tidak hitam? Banyaklah. Merah pun tak hitam, biru pun tak hitam, putih pun tak hitam. Kayak gitu. Kalau hak ni boleh, tak ada apa. Dia ni nak kata putih tak putih, biru tak biru dah. Boleh hak tu. Hak tu dia bukan panggil did, dia panggil naqid. Lawan dengan makna naqid. Macam sifat iradat tu lah. Sifat iradat tu lawan dia nya nak kata did payah sikit. Pasal banyak. Sifat penentu tu lawan dia nya banyak. Mana? Nyanyuk, babuk, lupa, dipaksa, ikrah, ia berlaku. Sebab tu lawan bagi iradat tu, kuatnya perkataan ulama kata, iradat lawan dia tu ialah naqid, bukan did. Mana lawan bagi penentu tidak ada sifat penentu, gitu. Tak ada sifat penentu tu sampai ada nyanyuk, babuk, dipaksa, ia berlaku. Macam orang nyanyuk. Ingat tak dia makan nasi? Kita ingat. Makan nasi 2 pinggir, pagi tanya cucu dia. Tok makan nasi tak lagi? Sudah. Lupa. Mengigau. Ya belaka tu. Mengigau. Tidur. Bangun-bangun pergi makan nasi di dapur. Puak. Tidur pula. Bangun-bangun kata lapar. Lapar lagi. Tak ni makan dah. Bila makan kawin tidur kan? Tu semua tu lawan bagi iradat lah kata. Lawan iradat. Ataupun digagahi, dipaksai makan. Kalau tidak aku nyek kepala mu, aku sepak pula dia pun makan juga digagahi termasuk lawan bagi iradat. Jadi iradat tu lawan dia tu kuatnya perkataan ulama yang mengatakan lawan bagi iradat tu naqid. Mana lawan bagi penentu tidak ada sifat penentu. Gitu ya. Tapi kalau hak lain did mana? Lawan pekuasa lemah. Lawan pengetahuan bodoh. Lawan pehidup mati. Lawan pendengaran tuli. Lawan penglihatan buta. Kayak gitu. Lawan penutur pekata bisu atau kelu. Itu. Tu dia panggil lawan tu dia panggil lawan dengan makna did. Lawan dengan makna did. Habis. Itu maknanya. Jadi sebab tu kata, kalau Tuhan tak bersifat dengan pendengaran penglihatan, pasti nescaya bersifat ya Allah dengan tuli dan buta. Takut dia kata pendengaran penglihatan Tuhan tak bersifat, tapi buta tuli pun Tuhan tak bersifat juga. Apa? Mana boleh gitu? Salah satu. Kalau kita kata Tuhan bersifat dengan buta dan tuli, pekak dan buta tadi, tuli dan buta, dan iaitu bersifat ya Allah dengan tuli dan buta tu batilun, batil, palsu, dusta. Tak boleh diterima dengan kepala otak kita, tak boleh terima dengan akal. Kalau dia terima, salah. Kata apa salahnya? Manusia ada hak buta pekak tu, boleh buat kerja macam-macam. Ya kira tu, ya kira. Ada je orang buta boleh hafal Quran. Kita hak celak kuliah pun tak ingat. Ada hak bisu, hak pekak boleh buat macam-macam kerja, jahit baju, gaul semi, kak bata, macam-macam boleh buat. Boleh. Jadi Tuhan kalau buta bisu apa salahnya? Pekak boleh juga buat langit bumi ni. Salah tu.
Tu salah dah. Pasal apa salah? Pasal dia pergi kiyah makhluk atas Tuhan tu tak kena. Tak kena kok mana? Tak kena tu kerana makhluk bukan menjadi mencipta. Makhluk hanya usaha. Bukan dia duk buat dah. Allah yang menjadi. Dia usaha hafal Quran walau dia buta. Tuhan nak jadi dia ingat 30 juzuk. Kayak gitu. Allah yang menjadikan. Nah. Orang miskin, papa kedana, asal susah. Tapi bila dia usaha, Tuhan nak dia kaya. Kaya dia. Jadi yang menjadi itu Tuhan. Bukan dia hanya usaha je. Sebab ada orang usaha tak kaya-kaya apa dia. Betul tak? Tak cakap melabur. Bisnes situ, bisnes sini. Rugi semata-mata. Ada tak? Ada? Tak belak. Ada orang tak usaha pun kaya ada? Ada. Dah mopok ya kaya dah. Beranak-beranak kaya saja dah. Anak raja, anak sultan duk usaha apa? Munggo orang tua dia tu kaya dah. Nah. Bagai-bagai. Jadi artinya yang menjadi itu hanya Allah. Manusia makhluk ni bukan menjadi, mencipta. Dia hanya usaha saja. Itu. Kerana apa batil? Ini ilak. Ilak kerana apa kau kalau Tuhan bersifat dengan buta dan pekak tadi tu, tuli dan buta tadi tu batil, dusta, palsu. Kerana keduanya mana? Pekak dan buta tadi tu, tuli dan buta tadi tu ialah sifat kekurangan. Dia panggil sifatun naqaisun, naqisun, sifatun naqais, sifat kekurangan. Tak ada orang buta, orang bisu jadi bangga dengan kebutaan, kebisuan dia ada. Yes, saya pekak dah. Ada lagu tu? Tak ada. Kekurangan. Manusia pun kalau buta, pekak, bisu, orang panggil OKU, orang kurang upaya. Kekurangan tak? Kurang. Bukan satu kelebihan. Berapa? Bisu dah dia. Lebih tu. Patut kena bersyukur dia. Pasal dia pekak. Gitu ke? Dah. Kekurangan. Apa lagi kalau di Tuhan? Kalau di kita makhluk ni pun kekurangan, di Tuhan lebih-lebih lagi. Itu. Tu. Dia kekurangan ni ada hak di kita kekurangan. Hak di Tuhan kelebihan. Ada. Contoh seperti tidak ada anak, tidak ada mak pak, tidak ada bini. Kita lebih ke kurang? Kurang. Umur berapa dah? Umur 50. Anak apa orang? Anak apa orang? Bini pun tak ada lagi. 50 tak bini lagi. Korek tu ni. Korek panggil bujal lapuk tu. Andar tu. Bujal lapuk. Ataupun bini dah. Berapa orang anak? Berapa tahun dah bini? 40 tahun dah bini. Lama dah. Berapa orang anak? Ingat 40 ekor dah anak. Dah. Tak ada seorang habuk. Okay? Kurang tak? Kurang. Tidak ada mak apa. Kurang yatim piatu. Tapi kurang di makhluk. Perkara tersebut kelebihan di hak Allah Ta'ala. Di ketuhanan Allah itu kelebihan. Tuhan tak ada anak, lebih hebat. Kemuliaan, kesempurnaan. Tak ada bini, kesempurnaan. Tak ada mak pak, Tuhan, kesempurnaan. Kita kekurangan. Jadi bukan semua hak kekurangan di kita, kekurangan juga di Tuhan. Ada hak kurang di kita, lebih di Tuhan. Tapi ada juga hak kurang di kita, lebih-lebih lagi kurang kalau di Tuhan. Itu lagu tu. Mana? Seumpama ni. Itu dah. Kerana keduanya tuli dengan buta ni ialah sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Mustahil mana istihalah. Tentu tidak. Mustahil sini dengan mana istihalah. Ni orang panggil tasamuhun fil ibarati. Bermudah-mudah pada ibarat. Kekurangan atas Allah Ta'ala itu istihalah. Gitu maknanya. Apa istihalah? Tentu tidak. Itu dah. Kerana kekurangan itu perkara tentu tidak, mustahil.
Atas Allah Ta'ala apakah perkara yang tentu tidak ni kita hukum dengan akal kita? Tentu tidak. Tu dia panggil istihalah. Beza tu. Mustahil tu kena ke muta'allaq bagi hukum akal. Istihalah itulah akal kita nak hukumnya. Apa hukumnya? Tentu tidak. Itu. Kerana apa tentu tidak? Yang ni dia tak buat mari ni. Tak mari. Kena tanya pula apa mustahil Ustaz kekurangan atas Allah Ta'ala. Tengok. Kerana meluputkan hukum ketuhanannya Allah. Pasal apa tentu tidak kekurangan atas Allah Ta'ala? Bila kurang, pasti dia berhajat kepada zat yang lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada pada zat dia. Gitu. Cuba tanya orang buta, orang bisu, orang pekak. Tanya. Awak ni buta ya? Buta dia kata. Saya nak tanya awak. Kalau ada doktor hak boleh beri awak ni melihat, awak nak melihat dah dunia ni? Oh, nak ya. Siapa je tak mahu? Betul tak? Maknanya dia berhajat kepada orang lain yang boleh menghilangkan buta yang ada pada diri dia. Jadi kalau Tuhan ni ada sifat buta dengan tuli, pasti dia berhajat kepada zat lain, Tuhan lain, untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Jadi diri berhajat tu sendiri menafikan hukum ketuhanan. Mana hukum ketuhanan? Alistirnahu an kulli ma siwahu. Satunya terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Mana apa terkaya? Tak berhajat apa-apa dia kepada benda lain. Mana lepas serba-serbi dia daripada benda lain. Lepas tu benda lain semua tak lepas daripada dia belaka. Iftiqar ilaihi kullu ma siwahu. Berhajat kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Ini dia panggil hukum ketuhanan. Kita nak kata satu zat tu Tuhan, kena ada dua ni. Kalau tak ada dua ni, kalau panggil juga Tuhan, orang panggil Tuhan palsu. Tuhan bohong. Bukan Tuhan sebenar. Tuhan palsu. Pak Allah Ta'ala sendiri sebut dah dalam Quran. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Tengok. Dalam Quran tu tegah dah. Hei manusia, kalian semua tak boleh lepas dengan Allah. Allah lepas serba-serbi daripada kamu. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah tu maha kaya, artinya tak berajak gapo-gapo, lepas serba-serbi daripada benda lain. Wa antumul fuqara. Kalian tu hak fuqara, hak tak boleh lepas dengan Tuhan. Nak nyawa Tuhan, nak tarik nafas Tuhan, nak sedawa pun Tuhan, nak lawah ketuk pun Tuhan, nak buai kecil besar pun Tuhan. Kalau Tuhan tak wi, tak cakap terang kita, tak tubik-tubik. Oh, wano ni. Tak tubik-tubik tarik ni. Semelik apa dah. Nak ngatuk pun Tuhan, nak jenera pun Tuhan, nak bangun pun Tuhan, nak gagah pun Tuhan, nak lemah pun Tuhan berlaku. Tak boleh lepas dengan dia. Cuma kita duk makan nasi, vitamin tu, vitamin ni. Kolagen tu, kolagen ni. Tu usaha je. Kau orang makan vitamin tak mati-mati. Bapa tak mati yang kuat makan vitamin gitu. Tak sakit-sakit. Sehat semua. Tak dah. Tuhan sehat. Di sisi saja dia tu usaha makan kolagen tu, vitamin ni. Cocok go ni. Semua tu tak memberi kesan pun pada manfaat dan mudarat pada hakikat. Ingat tu. Jadi bila Tuhan sendiri kata dia tak berajak gapo-gapo, dia tu maha kaya, tiba-tibanya dia tu ada pekak, buta. Di zat dia tu ada buta, ada pekak. Pasti dia berajak kepada benda lain untuk hilangkan buta pekak dia. Diri berhajat kepada zat lain untuk menghilangkan pekak buta yang ada di zat dia tu dah. Orang panggil meluput, menafi hukum ketuhanan yang ada pada diri dia. Bila ternafi hukum, ternafi hukum ketuhanan, ternafilah dirinya Tuhan.
Bila ternafi dirinya Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Pak kalau dia bukan Tuhan, bagaimana dia boleh buat langit bumi ni? Situ duduk. Nah, maka tak boleh buat langit bumi ni. Kalau tak boleh buat langit bumi ni tak ada. Pak kalau tak ada langit bumi ni betul tak? Tak betul. Pasal dengan mata kepala kita boleh lihat ada langit dan bumi. Kalau gitu tentu Tuhan tak pekak, tak buta, mesti dia bersifat dengan pendengaran dan penglihatan. Gitu. Jadi ingat, Tuhan kalau buta pekak tak boleh buat langit bumi. Manusia kalau buta, kalau pekak boleh berusaha, boleh. Pasal bukan dia buat, dia usaha. Nah, terpelik ada orang buta boleh pergi ke hulu ke hilir. Kalau kita tak pergi dah, pakai duduk di rumah dah. Dia usaha, boleh dia. Orang buta boleh hafal Quran 30 juzuk. Pelik. Dah dia usaha, mu buka Quran sehari pun dak. Dak sini. Jangan nak hafal Quran 30 juzuk. Dia usaha. Bukan dia yang menjadi, Allah yang menjadikan bagi diri dia. Itu. Jadi kalau Allah pekak buta, dia tidak boleh menjadikan langit bumi. Pasal ternafi hukum ketuhanan. Bila ternafi hukum ketuhanan, ternafi diri dia tu Tuhan. Dia bukan Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, bagaimana boleh buat langit bumi? Tak boleh buat. Pas tak boleh buat langit bumi, bermakna langit bumi tak ada. Tak ada. Tak ada langit bumi, betul ke tidak? Tidak betul. Sebab ni berjergut depan mata langit ada, bumi ada. Bermakna Tuhan tidak pekak, tidak buta. Pasti dia bersifat pendengaran dan penglihatan. Lagu tu. Jadi dalil Tuhan bersifat dengan pendengaran penglihatan ni ke apa? Alam ni juga. Tu nak pendeknya gitu. Nak pendeknya gitu. Ada pihak kita duk lalu ni dia panggil burhan, hujah. Kalau dalil tu ringkas ya. Apa dalil yang menunjukkan Tuhan tu bersifat dengan pendengaran penglihatan, samak dan basar? Alam ni, langit bumi ni. Itu dalil. Cukup dah. Cukup dah. Pasal kita faham dah. Kalau Tuhan tak ada sifat pendengaran penglihatan, dia pekak dengan buta, bermakna dia kurang, dia berhajat pada zat lain untuk menghilang kekurangan bagi yang ada pada zat dia. Berhajat tu sendiri ternafi hukum ketuhanan. Ternafi hukum ketuhanan bermakna dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia tak boleh buat langit bumi. Tak boleh buat langit bumi tak ada. Langit bumi tak ada tu dusta. Pasal langit bumi ni ada. Jadi gitu. Tu ta'aqulul aql. Ni. Tuhan suruh nak akal ni. Suruh mikir gitu. Tuhan buat langit bumi ini bukan saja dah. Waqtilafil laili wan nahar. La ayatil liulil albab. La ayatil liqaumin yaqilu. Itu dalam Quran ada sebut kan? Tuhan buat langit bumi ni la ayatil liqaumin yaqilun, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Gitu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kalau kita tanya mari mana enggak dalil Tuhan suruh guna akal kita mikir tu sebut dalam Quran. Allah yang buat langit bumi ni 7 lapis. Dan antara langit bumi ni hijau ada langit panah ke, turun hujan ke, ribut taufan ke, gapo ke, itu semua ialah Tuhan yang buat kerja. Hikmatnya apa? Li ta'lamu, supaya mu tu tahu. Bermakna kena guna akal. Annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahawasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap makhluk dialah zat yang maha berkuasa, zat yang bersifat dengan sifat berkuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Taala meliputi dengan segala sesuatu nisbah pengetahuannya. Habis. Dan semua Allah Taala buat yang berlaku atas muka dunia ni, langit bumi gapo semua kita duk tengok dengan mata kepala kita ni, la ayatil liqaumin yaqilun, sebagai ayat tanda dalil hujah bagi mereka yang berakal. Bermakna kena guna akal. Tu cara guna akal tu. Fikir tengok baik. Tu. Bukan guna akal gigi makhluk atas Tuhan. Salah.
Fikir akal tengok itu. Kalau Tuhan tak ada sifat pendengaran, penglihatan, dia pekak, dia buta. Apa kalau dia buta pekak? Garanti dia berajak kepada orang lain untuk hilangkan kekurangan buta pekak ada di zat dia. Apa kalau dia berajak, dia tidak kaya, tidak ghina mutlak. Kata wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara, istighnahu an kulli ma siwahu. Bermakna dia bukan Tuhan lah kalau gitu. Kalau dia bukan Tuhan lah mana? Tak boleh buat langit bumi. Tak boleh buat langit bumi tak ada. Langit bumi ni Gabriel ni duk nampak ada. Kalau gitu mesti dia bersifat dengan pendengaran, penglihatan. Habis. Maka sabitlah, sabit ni teguhlah, kejaplah, kukuhlah. Mana? Di dalam hati kita, sabit di dalam hati kita bagi Allah Ta'ala mesti bersifat sama' dan basar. Mesti. Quran pun sebut wa huwas samiul basir. Kita bahas dah. Minggu lalu. Akal kita pun nampak sungguh kalau Tuhan ni tak bersifat sama' basar, dia tak boleh buat langit bumi ni. Sebab dia bukan Tuhan lagi. Sebab dia kekurangan. Pasti dia berhajat. Berhajat tu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Dan apabila sabit keduanya sama' dan basar, mustahillah tuli dan buta. Istihalah. Mustahil itu mana istihalah dah. Dan apabila sabit keduanya mana? Sungguh sifat pendengaran, penglihatan, sama' basar ni di zat Allah Ta'ala tu sungguh. Lagi pula ada dah. Kalau Allah Ta'ala buka hijab nampak pasti. Bila sabit lagu tu, tentu tidak. Istihalah lah lawannya. Mana tuli dan buta. Tak boleh nak terima kalau orang kata Tuhan ni tuli buta. Tak boleh. Dia lagu tu dah. Habis itu. Habislah perbahasan sifat sama' dan basar. Kemudian kata musannif, ke-13 kalamun, ialah sifat kalam. Ini perbahasan yang sangat rumit dan susah di dalam perbahasan ilmu tauhid. Sehingga banyak pertelingkahan di kalangan alim ulama dulu yang menyebabkan banyak yang tergelincir daripada faham yang sebenar. Imam Bukhari sendiri tulis satu kitab Imam Bukhari itu alim dalam medan hadis tu masyhur. Ashahul kitab ba'da kitabillah sahihil Bukhari wa Muslim. Jadi jangan kita kata Imam Bukhari alim hadis je, jangan. Orang tak kenal tu cakap lagu tu. Imam Bukhari ni alim banyak medan ilmu. Bahkan ilmu kalam. Bahkan. Bapaknya zaman dia itulah terbitnya fitnah Quran makhluk. Jadi Imam Bukhari itu karang satu kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad. Penciptaan segala perbuatan makhluk. Itu kitabnya berkisarkan tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Lawan puak Mu'tazilah dan lawan puak Mujassimah. Jadi bahasan sifat kalam ni agak susah, rumit, tapi sebenarnya tidaklah susah sangat. Kalau kita boleh faham molek, insya-Allah tidak lari daripada rel akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita sambung semula pula. ke-13 kalam artinya berkata-kata. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin